Politik ini sekejap saja, memerintah pun sekejap, tetapi masa depan umat Islam selama-lamanya, perkara ini mereka mesti fikir habis-habisan supaya jangan dijadikan keseronokan dia sekarang ni ataupun kebimbangan dia sekarang ni akan membawa kepada duka cita Islam yang berpanjangan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukminun bersaudara dan baik, dan kamu perdamaikanlah antara dua saudara kamu. Jika mereka berbalah, mereka balik kepada nas-nas agama. Agama kata apa dalam hal ini? Artikel saya besok saya tulis tentang jika kerajaan bertaubat dengan taubat nasuhah. Orang boleh bertaubat, kerajaan pun kena bertaubat. Hanya taubat saja yang mengeluarkan manusia daripada bencana. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada kamu, sesungguhnya Allah, kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kamu hujan yang lebat, yang rahmat, dan Dia akan membanyakkan harta dan anak pinak kamu. Sebab itu istighfar adalah salah satu sebab datangnya rezeki, dikeluarkan manusia daripada masalah dengan membanyakkan istighfar, dengan membanyakkan taubat. Maka orang yang bertaubat ini hendaklah yang dilakukan pertama, dia insaf atas kesalahan, pohon keampunan pada Allah dan janji tak membuat balik. Jika dia membabitkan dosa dengan hamba-hamba Allah yang lain, dia mengembalikan balik kesalahan itu dengan bagi balik harta. Bila kerajaan nak bertaubat, dia hendaklah beristighfar, semua kepimpinannya berazam tak mau menyeleweng, tidak telus lagi, akan adil, tak ada rasuah, tak ada apa. Kemudian pohon keampunan pada Allah dan pulangkan hak rakyat yang telah dicuri dan dibelasah olehnya. Bila dia taubat, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan insya-Allah masalah negara ini. Jika tak, dia terus berada di dalam keadaan kegelisahan. Apa yang dia taubat? Taubat daripada dosa-dosa kezaliman. Jika ada dosa kezaliman, taubat. Siapa saja pemerintah sama saja. Bukan semesti kerajaan ada, kerajaan mana yang naik pun kalau zalim dia kena taubat. Dia tak mengaku dia zalim. Contoh baca Umar bin Abdul Aziz kan, bila dia dibai'ah, jadi orang ramai tunggu dia lah, tunggu dia di luar. Lepas tu nak tengok apa benda yang dia nak cakap selepas dilantik menjadi khalifah. Lama dia tak keluar, orang dia tunggu. Orang bertanya pada anak dia Abdul Malik. Tentu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ni anak Umar bin Abdul Aziz yang sangat saleh, sehingga sebahagian ahli sejarah kata anak dia ni salah satu punca dia menjadi saleh. Dia nanti satu hari kita cerita tentang Abdul Malik, panjang cerita dia, hebat kesalahan dia. Orang tanya Abdul Malik, mana Amirul Mukminin? Kata Abdul Malik, dia sejak dia dilantik, dia masuk, dia bersolat, dia berdoa, dan kami masuk tengok dia menangis. Ibuku masuk, ibu dia Fatimah binti Abdul Malik masuk tengok dia menangis. Isteri dia tanya, mengapa engkau menangis? Dia kata, wahai Fatimah, setelah aku dilantik maka aku teringatkan orang-orang miskin, orang-orang yang dizalimi,
tawanan yang jauh, orang yang mempunyai keluarga yang ramai sedangkan hartanya sedikit, orang-orang tua yang uzur. Aku tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya aku mengenai mereka, dan aku bimbang nanti tidak cukup kuat alasan aku dan hujahku untuk menjawabnya di hadapan Allah. Lalu aku menangislah, wahai Fatimah. Itu pada hari awal kenaikan dia naik sebagai pemerintah. Maka 2 tahun dia membentuk kerajaan yang sangat adil, sehingga hari ini orang menyebut tentang kerajaan Umar bin Abdul Aziz. Bukan perintah 20 tahun, 2 tahun. Tapi kita kadang-kadang naik semua susah hati Muhammad, kan? Kenapa susah hati Muhammad? Saya terfikirkan projek yang banyak, peluang yang banyak, bimbang saya tak dapat mendapat kesemuanya. Maka saya pun susah hati.